بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada pagi ini kita dapat bertemu untuk kita meneruskan perbahasan kita, membahaskan kitab Ighathatul Lahfan fi Masayidis Syaitan karangan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yang mana kita sambung pada dalam versi terjemahan, itulah dalam halaman yang ke-138. Baik, masih lagi dalam bab yang ke-10. Kita sambung perkataan Nu'aim bin Hammad rahimahullah. Qala Nu'aim bin Hammad, yani idza fasadatil jama'ah fa'alayka bima kanat alayhi al-jama'ah qabla an tufsida wa in kunta wahdak fa innaka antal jama'ah hina idhin fa innaka antal jama'atu hina idhin dzakarahu al-Baihaqi wa ghayruhu. Kata Nu'aim bin Hammad rahimahullah, Nu'aim bin Hammad yakni guru kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah, apabila jamaah telah rosak, idza fasadatil jamaah, apabila jamaah telah rosak, maksudnya jamaah orang Islam, fa'alaika bima kanat alaihi al-jamaah qabla an tufsida wa in kunta wahdak. Apabila jamaah telah rosak, maka hendaklah engkau berpegang dengan apa yang telah dipegang oleh jamaah sebelum ianya rosak. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau berseorangan. Fa innaka antal jama'atu hina idzin, kerana sesungguhnya engkau adalah jamaah ketika itu. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya. Kalau kita lihat, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dalam Tarikh Dimashq daripada riwayat Al-Baihaqi. Dan kalau kita tengok maksud perkataan Nu'aim bin Hammad ni, jelaslah macam kita sebut sebelum ni. Jamaah yang dimaksudkan oleh salaf adalah jamaah yang terawal, iaitulah para sahabat Nabi, tabi'in, dan golongan yang mengikuti jalan mereka di dalam agama. Jadi bukanlah dilihat pada jamaah yang terkemudian, mutaakhirin. Sebab itu kalau kita tengok perkataan Nu'aim bin Hammad ini, disebut idza fasadatil jamaah. Bila disebut idza fasadatil jamaah, maksudnya apabila rosak jamaah. Apa maksud rosak jamaah? Maksudnya jamaah yang datang kemudian, yang kamu tengok sekarang, yakni Nu'aim bin Hammad pada zaman tersebut. Sudah tentulah zaman kita ni lebih banyak kerosakan yang kita lihat. Baik, idza fasadatil jamaah. Jadi apabila rosak jamaah yang kamu tengok, yang kamu lihat kerosakan itu pada jamaah, fa'alaika bima kanat alaihi al-jamaah qabla an tufsida wa in kunta wahdak. Maka apa yang kita kena buat? Maka hendaklah engkau berpegang. Maka hendaklah ke atas engkau, yakni al-akhdhu bima kunta atau bima kanat alaihi al-jamaah qabla an tufsida. Jadi hendaklah engkau berpegang, yakni berpegang teguh dengan
apa yang telah dipegang oleh jamaah yang terdahulu. Qabla an tufsida, sebelum jamaah yang datang kemudian ni telah melakukan kerosakan. Jadi maksudnya isyarat kepada jamaah yang terdahulu yang tidak melakukan kerosakan dalam agama, iaitu apa? Salaf. Golongan salafus salih. Mereka yang melakukan perbaikan. Mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW. Sebab itu kata Nu'aim bin Hammad, fa'alaika bima kanat alaihi al-jama'ah qabla an tufsida wa in kunta wahdak. Maka kalau kamu tengok kerosakan itu berlaku pada jamaah yang ada pada kemudian ini, yang kamu lihat, apa yang kena buat? Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan jamaah yang terdahulu sebelum ianya rosak. Iaitulah apa? Jamaah para sahabat Nabi. Kefahaman mereka di dalam memahami agama. Praktik pengamalan agama mereka yang murni, yang tidak bercampur dengan apa-apa unsur, sama ada syirik ataupun bid'ah. Maka hendaklah kamu melihat pada zaman yang kita kata al-qurunul mufaddalah, kurun yang terawal, kurun yang utama, iaitulah para sahabat Nabi, tabi'in, dan mereka yang ikut jalan mereka, yang kita sebutkan sebagai salafus salih. Itu maksud Nu'aim bin Hammad. Wa in kunta wahdak, walaupun kamu terpaksa bersendirian. Walaupun terpaksa bersendirian. Fa innaka antal jama'atu hina idzin. Maka sesungguhnya engkau adalah jamaah ketika itu. Kalau kau berpegang teguh dengan sunnah, walaupun manusia kesemuanya melakukan bid'ah ataupun menganggap baik bid'ah itu, ataupun melakukan kerosakan di dalam agama, terjebak di dalam kesyirikan, mengharuskan perkara-perkara yang haram ataupun menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, maka yang dikira adalah apa yang kita pegang, mengikut jamaah yang terdahulu, bukan jamaah yang ada sekarang. Baik, ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selain itu. Wa qala Abu Syamah an Mubarak anil Hasan al-Basri qala as-sunnah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi fasbiru 'alayha rahimakumullah fa inna ahla sunnah kanu aqallan nas fima madha wa hum aqallun nas fima baqiya alladhina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim wala ma'a ahli al-bid'ah fi bid'ahim wa sabaru 'ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum fakadzalika insyaallah fakunu. Subhanallah, ini perkataan yang sangat baik daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pemuka tabi'in. Katanya apa? As-sunnah, sunnah itu, walladzi la ilaha illahu, demi demi yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. As-sunnah itu, kata Hasan Al-Basri, bainal ghali wal jafi, di antara orang yang melampau dan orang yang bermudah-mudah. Ghali wal jafi. So sunnah ini dia pertengahan. Bainal ghali wal jafi. Al-ghali iaitulah orang yang ekstrim, orang yang melampaui batas dalam praktik pengamalan agamanya. Allah Subhanahu wa taala mencela ahlul kitab kerana mereka telah terjebak di dalam ekstremism, di dalam sikap ghulu dalam pengamalan praktik agama mereka. Allah kata, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersifat melampaui batas dalam agama kalian. La taghlu fi dinikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab yang mereka diberikan Taurat dan juga Injil, Allah melarang mereka melakukan perkara yang melampaui batas dalam praktik pengamalan terhadap agama mereka. Lalu mereka tidak berjaya mengikuti perintah Allah, maka mereka terjebak di dalam
kutub ghulu, iaitulah ekstremism, dengan mereka mempraktikkan agama dengan hawa nafsu mereka mengubah agama, mentahrif ayat-ayat Allah, mereka menulis kitab-kitab, lalu mereka mendakwa itu adalah datang daripada sisi Allah, mereka melakukan bid'ah di dalam agama, mereka melakukan kesyirikan di dalam agama, dan kesemua itu adalah natijah daripada sikap ghulu. Dan Nabi kita SAW juga telah memberikan peringatan kepada umatnya supaya tidak bersikap ghulu, yang ini melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal ghuluw fid din, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluw fid din." Waspadalah kalian daripada sikap melampaui batas di dalam agama, kerana sesungguhnya golongan sebelum kalian itu musnah disebabkan sifat ataupun sikap mereka yang melampaui batas di dalam agama mereka. Dan Nabi SAW melarang umat Islam mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Di dalam sabda Nabi SAW, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin qulu Abdullah wa rasuluh." Jangan kamu melampau-lampau dalam pujianmu ke atasku, sebagaimana melampaui batasnya orang Nasrani terhadap Isa ibn Maryam, akan tetapi katakanlah aku hamba Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, memerintahkan kita umat Islam supaya tidak mengikuti jejak langkah golongan yang terdahulu yang telah membelakangkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga telah mengubah ajaran agama Nabi mereka sendiri, dan mereka melakukan perkara yang mungkar. Sebab itulah perkara yang kita kata antara perkara yang perlu kita faham, itulah yang dimaksudkan dengan al-ghali, al-ghulu, orang yang melampaui batas. Wal jafi, iaitulah orang yang dia juga adalah satu bentuk melampaui batas, tetapi dia lebih pada tafrid ataupun al-ifrad, iaitulah dia tidak mengendahkan ajaran agama. Sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri, as-sunnah bainal ghali wal jafi. Sunnah ini dia praktik yang paling ideal. Yang paling kita kata yang paling terbaik, yang paling pertengahan antara melampaui batas tadi, al-ghali wal jafi, dan juga orang yang tidak mengendahkan agama, ajaran agama, seperti golongan-golongan yang tidak mahu mempraktikkan agama, seperti golongan yang mereka mengatakan non-practicing religion, mereka Muslim tetapi unpracticing, kami tak mempraktikkan Islam, ataupun golongan yang sekarang ni ada juga mereka istilahkan spiritual but not religious. Ini juga antara contoh-contoh golongan yang jafi, golongan yang mengabaikan, dan dari satu sisi lagi mereka juga adalah golongan yang ekstrim, tetapi ekstrim mereka itu dari sudut mereka tidak mahu mengamalkan agama. Tadi yang ekstrim tadi mereka mengamalkan agama, tetapi mereka terjebak di dalam tokok tambah di dalam agama. Mereka melakukan kesyirikan, mereka melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh syarak, seperti bid'ah, muhdatsatil umur, perkara-perkara yang ditokok tampah di dalam agama, sama ada dalam akidah, dalam ibadah, dan juga dalam muamalah mereka. Maka itu adalah, kita dah sebut tadi, adalah ghali, orang yang melampaui batas. Adapun orang yang jafi, orang yang jafa, kita kata macam contoh yang kita sebutkan tadi, orang yang tak mau mempraktikkan agama Islam, yang mereka mendakwa kononnya Islam ini adalah agama yang tidak perlu dipraktikkan, diasingkan dengan urusan dunia, dan sebab itu ada istilah yang kita dengar, unpracticing Muslim ataupun spiritualist but not religious. Not religious. So, dia ada istilah baru sekarang. Yang kalau kita tengok, inilah yang menjadi daidan, menjadi seruan golongan-golongan atheism, golongan-golongan kita kata neo atheism yang datang dengan pelbagai bentuk
yang cuba untuk menghidupkan falsafah syarqiyah, falsafah al-kufriyah, falsafah ketimuran yang kufur dengan pelbagai warna yang mereka cuba untuk suntik ke dalam masyarakat Islam. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, itulah yang dimaksudkan dengan as-sunnah. As-sunnah, kata Al-Hasan Al-Basri, bainal ghali wal jafi. Al-jafi juga kalau kita tengok adalah golongan-golongan yang tidak mahu mempraktikkan ajaran Islam. Mereka yang tidak mengendahkan agama Islam. Mereka cukup hanyalah Islam ini hanyalah cukup dengan kita kata apa? Hanya dengan mereka mendakwa kononnya cukup dengan ritualistik, cukup dengan ritual. Itulah hanya ritual semata-mata dan tidak ada kaitan dengan kehidupan mereka. Sebab itu kita kata ini antara perkara yang menyebabkan orang Islam menjadi mundur, dipandang sebelah mata oleh musuh-musuh Islam, dan juga cepat ataupun mudah dijajah, mudah dipermainkan dan mudah dihina apabila umat Islam itu sendiri tidak mengamalkan Islam yang sebenar, tidak kembali kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan juga kefahaman Salaful Ummah, tetapi hanyalah menjadikan ajaran Islam itu hanyalah bersifat ritualistik semata-mata. Maksudnya ritualistik ni maksudnya hanya tunggu sambutan, macam sambutan lah kan. Tunggu Islam ni dia hanya sambutan. Kalau datang hari ni 12 Rabiul Awal, okey, 12 Rabiul Awal dia pun sambutlah Maulid Nabi. Tapi tanpa dia sedar apa yang dia buat itu sebenarnya tidak diperintahkan oleh syarak, bahkan adalah sesuatu yang ditegah oleh syarak, dan lalu mengabaikan praktik ajaran Islam yang sebenar, dan hanyalah Islam itu hanyalah dijadikan ritualistik semata-mata. Juga kalau kita lihat, ini juga berlaku dalam ajaran, bukan setakat ajaran Islam, ataupun lebih tepatnya bukan setakat pada umat Islam, tetapi juga berlaku pada umat-umat terdahulu. Kita lihat contohnya seperti golongan Kristian yang mana mereka juga ritualistik, mereka hanya ikut padri-padri mereka, dan juga gereja-gereja mereka menetapkan hari-hari tertentu sebagai untuk disambut dan sebagainya, tanpa mereka perlu mempersoalkan keabsahan, kesahihan perkara tersebut yang mereka sambut, seperti Christmas, kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Mereka tidak ada, kita kata apa, tidak ada nilai untuk mengkaji ataupun untuk melihat dan meneliti semula apakah amalan mereka itu bertepatan dengan dua syarat yang ditetapkan oleh syariat, iaitulah al-ikhlas wal mutaba'ah, ikhlas dan juga mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi kita tak mahu jadi orang yang hanya memahami Islam ini hanyalah ritualistik, hanyalah dijadikan satu bentuk ritual semata-mata, dan tidak ada pengisian yang sebenar, yang bertepatan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini yang malangnya yang kita lihat kebanyakan umat Islam hari ini mundur, tidak maju ke depan kerana hanya menjadikan ajaran Islam semata-mata ritualistik dan tidak cuba untuk mempraktikkan ajaran Islam itu dengan ruh yang sebenar, dengan ruh yang sebenar. Baik, sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri, al-sunnah bainal ghali wal jafi. So jadi ini juga menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasata, umat yang pertengahan. Iaitulah wasat bainal ghali wal jafi, pertengahan antara golongan yang ekstrim, golongan yang melampaui batas, dan juga pertengahan juga antara golongan yang golongan yang mengabaikan dan tidak mengendahkan ajaran agama. Baik. Katanya lagi, wa fasbiru 'alaiha rahimakumullah. Jadi Al-Hasan Al-Basri kata, as-sunnah ini adalah antara praktik pengamalan sunnah. As-sunnah ini adalah antara orang yang melampau dan orang yang bermudah-mudah, yang mengabaikan. Sebab itu apa yang disebutkan oleh beliau, fasbiru 'alaiha, ay fasbiru 'ala sunnah. Maka bersabarlah di atas sunnah.
bersabarlah di atasnya, yakni di atas sunnah. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Fa inna ahlas sunnah kanu aqallan nas fima madha. Karena sesungguhnya ahlus sunnah itu dahulunya adalah manusia yang paling sedikit fima madha, pada zaman yang lampau. Subhanallah. Maksudnya ahlus sunnah ini sejak daripada timbulnya fitnah, setelah berlakunya fitnah yang besar di dalam umat Islam, maka mereka adalah aqallun nas. So, kalau kita tengok dari sudut garis masa, maka fitnah yang paling besar sekali berlaku dalam Islam iaitulah fitnah ketika pembunuhan Khalifah Al-Thalith, iaitulah Khalifah yang ketiga, Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian rentetannya fitnah yang berlaku pada zaman Ali, kemudian zaman yang seterusnya pada zaman Bani Umayyah, pada zaman Bani Abbasiyah, pada zaman Bani Saljuq, pada zaman yang berikutnya sehinggalah zaman kita sekarang. Maka sudah tentulah kalau kita lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ini, kita akan lebih berwaspada. Kenapa? Kerana ketika itu zaman Hasan Al-Basri ni dia dah kata apa? Fa innahu aqallan nas fa inna ahlas sunnah kanu aqallan nas fima madha. Kerana sesungguhnya ahli sunnah, maksudnya orang yang betul-betul amalkan sunnah ni, orang yang tak melampau dan orang yang tidak bermudah-mudah, itu sunnah. Orang yang amal praktik Islam yang betul, yang sahih, yang dia tak terjebak dalam syirik ataupun bid'ah, dan dia tak terjebak dalam mengikuti syubhat ataupun syahwat. Yang orang yang betul-betul berada di tengah. Kalau dia terjebak dalam syahwat, maka dia akan kembali kepada Allah SWT, kembali kepada sunnah. Dia takkan kembali melakukan perkara yang bid'ah misalnya. Jadi aqallun nas, mereka adalah orang yang sedikit fima madha, pada zaman yang telah lalu. Wa hum aqallun nas fima baqiya, dan mereka adalah orang yang paling sedikit pada zaman yang berbaki. Fima baqiya, itu zaman yang saki-baki, zaman yang akan datang. Maksudnya zaman kita sekarang. Jadi ini adalah satu firasat daripada Al-Hasan Al-Basri, dan itulah yang kita lihat hari ini. Memang ahli sunnah adalah golongan yang sedikit. Kerana kebanyakannya kita akan lihat bainal jafi wal ghali tadi. Sama ada dia melampau-lampau ni dari sudut apa, mengamalkan agama dengan tidak mengikut praktik syariat yang benar, terjebak di dalam kesyirikan ataupun perkara-perkara yang boleh menjatuhkan kepada kesyirikan, terjebak di dalam bid'ah. Bid'ah adalah wasilah kepada syirik. Dihliz, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-bid'atu dihliz lil kufr atau lisyirik. Pintu ataupun tangga yang akan menjatuhkan seseorang, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Jadi kita akan lihat ada orang yang dia mengaku sebagai Islam tetapi terpalit dengan kesyirikan, terpalit dengan bid'ah, terpalit dengan perkara-perkara yang tidak ada asas dan sandaran yang sahih daripada sunnah. Kalau kita tengok, sebab itu kata Al-Hasan Al-Basri, wa hum aqallun nas fima baqiya, itu zaman kita sekarang. Subhanallah. Ini adalah firasat seorang tabi'in yang mulia, Al-Hasan Al-Basri. Alladhi lam yadhhabu ma'a ahli itrafi itrafihim. Mereka ahli sunnah, dia tidak akan ikut terjerumus bersama dengan golongan yang kita kata yang bermudah-mudahan tadi dalam sikap mereka yang bermudah-mudah dengan agama. Wala ma'a ahli al-bid'ah fi bid'ahim. Mereka juga tidak akan bersama dengan orang-orang yang melakukan bid'ah, bersama dengan bid'ah mereka. Mereka tak akan mengikut arus bid'ah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Mereka tak akan bersama dengan bid'ah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Itulah ahli sunnah. Wa sabaru ala sunnatihim hatta laqau rabbahum. Mereka akan bersabar di atas sunnah mereka, yakni sunnah Nabi mereka, sunnah sahabat, hatta laqau rabbahum, sehingga mereka bertemu dengan Tuhan mereka. Fakadzalika insyaallah fakunu, maka demikianlah insyaallah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, fakunu, hendaklah kamu jadi seperti mereka.
So ini wasiat Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan juga Al-Imam Al-Marwazi dalam Ta'zim Qadri Salah, dan nas dinaskan oleh Abi Syamah di dalam kitabnya. Baik, jadi ini perkataan yang sangat bagus, yang sangat kita kata perlu dipahatkan di dalam hati kita, ditulis dengan tinta emas, dijadikan sebagai azimat untuk kita pegang. Baik. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته مع رتبته أتبع الناس للسنة في زمانه حتى قال ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. Baik, kemudian Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menceritakan satu lagi contoh yang untuk dijadikan pengajaran kepada kita di dalam keteguhan mereka menepati al-jamaah dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Iaitulah antaranya kisah berkenaan dengan Muhammad Ibn Aslam At-Tusi rahimahullah. Dia antara ulama ataupun imam yang disepakati akan kepimpinannya di dalam agama dan kedudukannya, dan dia adalah orang yang paling mengikuti sunnah pada zamannya. Ketika dinukilkan perkataan beliau, kata Muhammad Ibn Aslam At-Tusi, ma balagani sunnatun Rasulullah SAW illa amiltu biha. Dia kata, Muhammad Ibn Aslam At-Tusi ni kata, tidak ada satu sunnah Nabi yang sampai kepada aku, tidak ada satu sunnah Rasulullah SAW yang sampai kepada aku illa amiltu biha, melainkan aku pasti akan mempraktikkan. Maksudnya, kalau dia dengar tentang sunnah Nabi, maka dia akan amalkan terus. Illa amiltu biha. Ada saja sunnah Nabi yang dia dengar, dia dapat, yang sampai kepada dia, dia akan terus amalkan. Illa amiltu biha. Walaqad haristu ala an atufa bil baiti rakiban, fama mukintu min dhalik. Aku bersungguh-sungguh bila dia dengar tentang Nabi SAW tawaf dalam keadaan menaiki unta, dia kata dia nak ikut juga. Tetapi dia kata dia tak mampu sebab zaman dia tu tak boleh nak naik apa unta lah. Tapi dia kata kalaulah aku mampu, kata aku nak tawaf naik unta. Macam zaman sekarang lah, zaman sekarang tak boleh lah kita bawa unta masuk naik dalam Masjidil Haram kan. Jadi ada ada kenderaan lain, tak boleh naik unta lah. Dia punya skuter tu kan. Itu tak apalah. Tapi ni nak bagi tahu Muhammad Ibn Aslam At-Tusi rahimahullah ni, dia betul-betul dia nak ikut sunnah. Kalau apa saja sunnah Nabi SAW yang sampai kepada beliau akan amalkan. Subhanallah. Baik. Fasu'ila ba'du ahli al-ilmi fi zamanihi anis sawadil a'zam alladhi naja'a fihim al-hadith idha ikhtalafa an-nasu fa'alaykum bis sawadil a'zam. Man as-sawadil a'zam? Faqala Muhammad ibn Aslam At-Tusi huwa as-sawadul a'zam. Sebahagian ahlul ilmi pernah ditanya pada zaman mereka tentang sawadul a'zam. Sawadul a'zam, golongan yang paling agung, golongan yang paling ramai, golongan yang paling mulia, atau golongan yang menjadi kita kata apa yang menjadi majoriti umat, ataupun kita kata sawadul a'zam di sini merujuk kepada golongan yang menepati kebenaran. Sawadul a'zam yang datang dalam hadis idza ikhtalafa an-nasu fa alaikum bisawadil a'zam, itulah datang dalam hadis ini, walaupun matannya adalah ataupun sanadnya dhaif. Hadis ini idza ikhtalafa an-nasu fa alaikum bisawadil a'zam, apabila manusia berselisih maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sawadul a'zam. Baik, hadis ini kalau kita tengok diriwayatkan oleh Abdun Ibn Humaid, Al-Imam Ibn Majah, Imam Ibn Abi Asim di dalam As-Sunnah, Ibn Adi di dalam Al-Kamil, daripada Anas bin Malik, dan didhaifkan oleh Ibn Kathir di dalam Tuhfat Talib, Al-Busiri di dalam Zawaid, Ibn Hajar sebagaimana disebutkan dalam Faidul Qadir, kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam Takhrij Ahadith Al-Luma', dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga meletakkan hadis ini dalam kategori dhaif di dalam
kitabnya silsilati al-ahadith as-sahih al-ahadith ad-dha'ifah. Ala kulli hal, hadis ini kalau kita tengok maknanya sahih. Sebab Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu point dia, hadis ni makna je, bukan nak cerita tentang sanad hadis. Adapun hadis ni sanadnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Idza ikhtalafa an-nasu fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila berselisihnya manusia, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sawadul a'zam. Cuma kat sini kita kena faham apa yang dimaksudkan dengan sawadul a'zam. Kerana hari ini ramai orang yang tak faham tentang sawadul a'zam ini. Ramai orang yang mentafsirkan dengan tafsiran yang batil. Ada yang mengatakan sawadul a'zam adalah golongan majoriti yang ada pada setiap zaman. Ini salah. Kalau kita katakan sawadul a'zam adalah golongan majoriti pada setiap zaman, maka ini salah. Kerana ini tak pernah ditafsirkan oleh para sahabat Nabi, tak pernah ditafsirkan oleh tabi'in, tak pernah ditafsirkan oleh salafus salih. Sawadul a'zam maksudnya adalah orang yang menepati al-jamaah. Jamaah apa? Jamaah yang terawal, bukan jamaah sekarang. Dia kita jangan faham jamaah ni jamaah, jamaah ni jamaah apa, jamaah sini, jamaah situ yang kita tengok sekarang. Bukan. Jamaah ini maksudnya jamaah yang ada pada kurun yang pertama, kurun yang kedua yang ikut jamaah yang kurun pertama, kurun yang ketiga yang ikut jamaah kurun yang pertama, kurun yang keempat ikut kurun yang pertama. Sebab kurun yang pertama tu dia special. Dan kurun yang kedua dan ketiga berdasarkan hadis, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. So Nabi SAW jadikan kebaikan itu, speciality, keistimewaan itu ada pada kurun yang pertama. Demikian juga dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah SWT redha pada golongan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar ila akhiril ayah yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Baik, jadi kita kena faham sawadul a'zam ini adalah golongan yang ikut jamaah yang terawal. Seperti mana yang kita dah jelaskan berdasarkan perkataan Nu'aim bin Hammad rahimahullah yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim pada pembahasan yang lalu. Baik, jadi apabila sebahagian ulama pada zamannya, ini merujuk kepada zaman Muhammad bin Aslam At-Tusi, ditanya tentang hadis idza ikhtalafa an-nasu fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Apabila berselisih manusia, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sawadul a'zam. Manis sawadil a'zam? Maka ditanya, siapakah sawadul a'zam? Faqala, lalu kata ulama, Muhammad ibnu Aslam At-Tusi huwa sawadul a'zam. Muhammad ibnu Aslam At-Tusi huwa sawadul a'zam. Walaupun dia seorang. Sebab dia orang yang paling ikut sunnah. Sawadul a'zam. So, di sini ulama tak faham sawadul a'zam ni majority. Numbers. Jamaah ni ada berapa orang? Ada jamaah ni dia punya keahlian dia ada 3,000 orang. Jadi mereka lah jamaah yang paling betul. Tak. Ini bukan neraca untuk menentukan kebenaran. Jamaah apa lagi? Kita kata contoh, kita ambil contoh. Jamaah, okey. Jamaah sekian ni, okey, ahli dia yang berdaftar, ahli yang aktif 70,000 orang. Adapun jamaah surau fulan dan fulan hanya ada 3 orang saja. Tetapi kita tak boleh kata jamaah yang ada keahlian 70,000 orang itu, keahlian yang aktif ke tak aktif ke, 70,000 orang itu adalah sawadul a'zam. Kerana bukan dikira sawadul a'zam itu tidak dikira dengan bilangan. Tetapi dikira dengan sejauh mana mereka menepati kebenaran. Kalau dia 70,000 ahli sekalipun, tetapi penuh dengan kesyirikan, penuh dengan bid'ah, penuh dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan sunnah, maka dia bukan sawadul a'zam. Sebaliknya, kalau ada seorang individu, pengikut dia tak sampai 10 orang, tetapi kesemua mereka ini menepati sunnah, menepati sawadul a'zam, yang menepati jamaah yang terawal, maka dia adalah jamaah walaupun dia berseorangan. So dia punya, kita kena faham dia punya apa? Dia punya kaedah. Baik. وصدق والله فإن العصر إذا كان فيه إمام عارف بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو السواد الأعظم وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها والله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مسيرا.
Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan benarlah demi Allah. Kerana sesungguhnya pada setiap waktu, setiap zaman, kalau ada padanya seorang imam yang mengetahui tentang sunnah, yang menyeru manusia kepada sunnah, fahuwal hujjah, maka dia adalah hujjah. Wahuwal ijma', dan dia adalah ijma'. Wahuwas sawadul a'zam, dan dia adalah sawadul a'zam. Wahuwa sabilul mu'minin allati man faraqaha wattaba'a sawaha wallahu Allahu ma tawalla. Yang mana dia juga adalah sabilul mu'minin, jalan orang-orang beriman, walaupun dia berseorangan. Allati man faraqaha, yang mana kalau ada orang yang menyelisihinya dan mengikuti jalan selainnya, maka Allah akan membiarkannya dengan terus sesat, memilih kesesatan, dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, wal iyadzubillah wa sa'at masira, dan itu adalah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan golongan yang tidak mahu mengikuti sawadul a'zam, tidak mahu mengikuti jalan orang-orang beriman, iaitulah manhaj para sahabat Nabi salafus salih, iaitulah apa? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya al-huda, petunjuk, iaitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang benar, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan bukan jalan orang yang beriman, nuwallihi kama tawalla, Allah kata kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang dia pilih, wa nuslihi jahannama, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk apa? Tempat kembali. Wal iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik. Jadi poinnya di sini Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu, kalau kita hidup pada zaman yang penuh dengan kerosakan, maka yang dilihat adalah sejauh mana individu ataupun kumpulan itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Bukan sesekali kita melihat pada bilangan tadi, bukan juga dilihat pada ramai, bukan juga dilihat pada kemasyhuran dan sebagainya, tapi dilihat pada apa, sejauh mana mereka menepati kebenaran. Baik. Wal maqsudu anna min alamati amradil qulubi uduluha 'anil aghdhiyati an-nafi'ah wal muwafaqati laha ila al-aghdhiyati ad-darrah wa 'uduluha 'an dawa'iha an-nafi'i ila da'iha ad-dar, fa huna arba'atun umur: ghidha'un nafi' wa dawa'u shafin wa ghidha'u ad-dar wa da'un muhlik. Baik. Maksudnya di sini apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, iaitulah apa? Poinnya di sini, pembahasan ini, bahawa antara tanda-tanda penyakit hati adalah keengganannya untuk mengambil ghidha, yakni gizi. Gizi yakni santapan rohani yang bermanfaat, yang sesuai dengannya, dan beralihnya ia kepada gizi-gizi rohani yang membahayakan, yang memudaratkan. Juga keengganannya memakan ataupun menggunakan ubatan ataupun ubat-ubat yang bermanfaat, dan dia beralih kepada penyakitnya yang berbahaya, dan beralih kepada penyakit yang berbahaya. Jadi di sini poinnya di sini Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu ada 4 perkara di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ghidha'un nafi', yakni santapan rohani yang bermanfaat. Ghidha'un nafi'. Yang kedua, wadawa'in syafin ataupun wadawa'i syafin, ubat yang menyembuhkan. Yang ketiga, ghidha'un darun, iaitulah apa? Santapan rohani yang memudaratkan. Yang keempat, ubat yang membinasakan atau memelakakan. Baik, di sini kalau kita tengok ini apa yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kalau kita berpaling daripada santapan ataupun gizi yang sahih, gizi yang sebenarnya, gizi yang dapat menambahkan keimanan kita, iaitulah Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Al-Jama'ah ataupun Sawadul A'zam tadi, itu adalah masuk dalam ubat dan juga gizi yang bermanfaat. Kalau kita berpaling daripada petunjuk Al-Quran, As-Sunnah, dan juga apa yang ditempuh oleh salafus salih, maka kita akan ianya akan memudaratkan hati kita, dan kita memilih santapan-santapan yang selain daripada
Al-Quran dan sunnah yang difahami oleh salafus salih, maka itu akan menjadi gizi yang akan memudaratkan kita, dan juga kalau kita juga tersalah ambil ubat, maka itu juga akan membinasakan. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah nak membincangkan pula tentang masuk perkara yang berikutnya, iaitu apa? Berkenaan dengan hati yang sihat dan ciri-cirinya. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan hati yang sihat? Al-qalbus sahih. Baik, kata Imam Ibn Qayyim, fal qalbus sahih yu'sirun nafi' asy-syafi 'ala ad-daril mu'dhi wal qalbul maridu bididdi dzalik. Hati yang sihat ini, apa ciri-ciri dia? Hati yang sihat ia lebih menyukai hal yang boleh memberikan manfaat dan kesembuhan berbanding hal yang dapat membahayakan dan menyakitkan. Sedangkan hati yang sakit sebaliknya. Hati yang sihat dia akan menyukai ataupun dia akan yu'thirun nafi' asy-syafi' 'ala ad-daril mu'zi. Dia akan melebihkan dan akan mengutamakan perkara yang bermanfaat, yang dapat menyembuhkan, berbanding dengan perkara yang memudaratkan, yang dapat menyakitkan. Adapun penyakit ataupun hati yang rosak ataupun hati yang sakit, maka dia akan berlawanan. So, apa maksudnya? Kata Imam Ibn Qayyim, wa anfa'ul aghdhiyah ghidha'ul iman wa anfa'ul adawiyah dawa'ul Quran wa kullun minhuma fihi al-ghidha' wad-dawa'. Santapan yang paling baik untuk hati, ghidha', gizi yang paling baik untuk hati adalah iman. Sedangkan ubat yang paling baik baginya, bagi hati adalah Al-Quran. Namun baik iman maupun Al-Quran ianya sama-sama mengandungi gizi dan ubat sekaligus. So Al-Quran ini, iman dan Al-Quran ianya mengandungi gizi yang sihat dan juga ubat yang menyembuhkan. So dia bukan setakat gizi yang baik, tetapi dia mengandungi ubat yang menyembuhkan. Baik. Anfa'ud dawa. Disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim, anfa'ul ghidha wa anfa'ul aghdhiyah wa anfa'ul adawiyah. Gizi yang paling bermanfaat dan gizi yang ubat yang paling bermanfaat dan gizi yang paling bermanfaat, iaitu Al-Quran dan iman. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, wa min alamati sihhatihi aidan ومن علامات صحته أيضا أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ويعود إلى وطنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور. Baik. Antara ciri-ciri kesihatan hati, ciri-ciri hati yang sihat adalah apa? Hati itu meninggalkan dunia dan menempatkan diri di akhirat. Sehingga seakan-akan ia merupakan salah satu anak dan penghuni bagi akhirat. Anak bagi akhirat, seperti mana kata Ali bin Abi Talib, kun abna'ul akhirah wala takun abna'ud dunya. Kata, jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan kalian jadi anak-anak dunia. Maksudnya jangan kalian jadi orang yang menghambakan dirinya kepada dunia. Jadilah orang yang menghambakan diri kepada Allah untuk akhirat. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah SWT, untuk mendapat kenikmatan yang abadi di akhirat. Baik, sebab itu kata di sini ciri-ciri alamat ataupun tanda-tanda hati yang sihat, ia meninggalkan dunia dan menempatkan dirinya di akhirat. Sehingga seakan-akan dia adalah satu anak kepada, maksudnya anak bagi akhirat, penghuni akhirat. Baik, yang dia datang ke dunia ini, dunia dia tak tinggalkan, tetapi dunia ni diibaratkan dia datang hanya sebagai perantau yang mengambil sekadar hajat dan keperluan sahaja. Kemudian kembali ke negeri asalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'an gharib aw 'abir sabil.
Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan dirimu adalah orang yang gharib, orang yang asing, atau abiri sabil, atau orang yang hanya singgah dalam perjalanan. Wa'udda nafsaka min ahlil qubur, dan anggaplah dirimu sebagai seorang ahli kubur. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim rahimahullah membawakan satu syair, lafaz syair, dia kata apa? Fahayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyam walakinnana sabyul aduwi fahal tura na'udu ila awtanina wa nusallimu. Apa maksudnya? Hayya ala, maka marilah ke taman-taman Aden, marilah ke syurga, kerana ia adalah tempat tinggal bagi kamu. Tempat tinggal bagi kamu, tempat tinggal yang pertama, dan mukhayyam, yakni perkemahan yang abadi, yakni tempat yang kamu akan tinggal yang kekal abadi. Namun kita adalah tawanan musuh. Lantas menurutmu apakah kita akan kembali ke negeri kita? Maksudnya di sini dikatakan lagi sini, walakinnana sabyul adu fahal tura na'udu ila awtanina wa nusallimu. Akan tetapi kita ini di dunia ini hanya ibarat seperti tawanan. Maka tidakkah dilihat, tidakkah engkau melihat, adakah kita akan dikembalikan ke negeri kita ataupun kita hanya menyerah? Subhanallah. Ini dikatakan adalah apa? Baitan, dua bait daripada mimiyah yang ditulis oleh apa? Muallif ataupun dikatakan mimiyah muallif lah, Imam Ibn Qayyim ada dia punya syair dia yang disebut sebagai apa, ada dinukilkan di dalam majmu'ah kitab yang dinamakan Arbahu Bida'ah fi Mu'taqadi Ahli Sunnati wal Jamaah, yang dihimpunkan oleh Ali Ibn Sulaiman Ali Yusuf. Dan kalau kita tengok balik, ini juga ada yang dinukilkan dalam Risalah At-Tabukiyah oleh muallif, iaitu Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Ini bait ni sangat indah. Jadi kita ulang balik, ana ulang balik. Fa hayya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-ula wa fiha al-mukhayyam walakinnana sabyul aduwi fahal tura na'udu ila awtanina wa nusallimu. Apa maksudnya? Hayya ala jannati adnin. Kemarilah kita ke jannati adn, yakni syurga Aden. Taman-taman syurga Aden yang kekal abadi. Kerajaan Allah, malakutus sama, kerajaan Allah. Fa innaha manazilukal ula wa fiha al-mukhayyam. Kerana sesungguhnya Jannatu Adn, yakni syurga Aden itu adalah tempat asal kita. Rumah kamu yang pertama, asal kamu daripada situ. Iaitu merujuk kepada bapa kita Nabi Adam alaihi salam. Asalnya daripada Jannatu Adn. Wa fiha al-mukhayyam, yang di dalamnya adanya kemah-kemah, adanya rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal yang kekal abadi. Walakinnana sabyul aduwi fahal tura. Akan tetapi kita di dunia ni seperti apa? Tawanan musuh. So kita di dunia ni macam ditawan. Oleh siapa? Oleh dunia. Dunia adalah musuh kita. Tawanan. Fahal tura na'udu ila awtanina wa nusallimu. Maka dilihat, adakah kita akan dikembalikan ke negeri kita, ke negeri asal kita, iaitu syurga, ataupun kita hanya menyerah untuk menjadi budak ataupun hamba bagi dunia, tawanan bagi dunia. Adakah kita nak menyerah kepada dunia ataupun kita nak kembali ke negeri kita ataupun tempat asal kita di syurga Aden? Subhanallah. Jadi ini kalau kita tengok adalah maksad ataupun tujuan yang nak disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, bahawasanya kita ada di dunia ini, kita kena ikut pesanan Nabi SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Kita kat dunia ni kita jangan nak hidup kekal abadi. Kalau kita rasa macam kita nak duduk dekat dunia ni kekal abadi, maka itu adalah salah. Kerana ianya bertentangan dengan konsep beriman dengan akhirat, beriman dengan hari kiamat, beriman dengan syurga dan neraka, dan juga bertentangan dengan konsep asas para nabi dan rasul diutuskan
untuk mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu kalau kita tengok balik, apa yang Nabi bagi tahu ni tepat. Kun fid dunya ka'annaka ghaib aw 'abiri sabil. Jadi dekat dunia ni macam kau orang yang asing. Maksudnya orang tak kenal. Kalau orang yang asing ni orang tak kenal. Seakan-akan Nabi nak bagi tahu kita jadi kat dunia ni seperti orang yang asing. Nak bagi tahu betapa kita kata maksudnya asing dari sudut apa, pegangan agama kita. Walaupun manusia kesemuanya telah mengkufuri nikmat-nikmat Allah, mensyirikkan Allah, tidak mengikut perintah Allah dan Rasul, maka jangan kamu ikut mereka, jadilah kamu orang yang asing, gharib, au abiri sabil, atau orang yang hanya melakukan perjalanan, orang yang hanya mengembara. Maksudnya dia takkan kekal, dia hanya singgah, lalu dia akan kembali ke tempat asalnya. Abiri sabil. Kemudian Imam Ibn Qayyim bawa syair yang indah tadi, so ajak kita kepada Jannatu Adn. Sebab itulah tempat asal kita. Dan situlah kita nak kembali. Jadi kenapa kita perlu melihat dunia ini adalah segala-galanya? Subhanallah. Sebab itu kalau kita baca kitab Al-Imam Ibn Qayyim, kita baca kitab-kitab beliau, antara kitab yang perkataan-perkataan yang beliau elaborate, yang beliau datangkan syawahidnya daripada Al-Quran dan hadis, ini akan melembutkan hati kita. Inilah yang akan menyebabkan kita rasa macam dunia ni tak ada apa-apa. Subhanallah. Baik. Wa qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, "Inna ad-dunya qad tarahhalat mudbiratan wa inna al-akhirata qad tarahhalat muqbilatan wa likulli minhuma banun fakunu min abna'i al-akhirah wa la takunu min abna'i ad-dunya fa inna al-yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal." Kemudian Imam Ibn Qayyim menukilkan perkataan Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, "Inna dunya qad tarahhalat mudbiratan." Sesungguhnya dunia ni dia akan pergi dan dia akan berpaling daripada kita, dia akan membelakangi kita, dia akan meninggalkan kita. Tarahhalat wa mudbiratan, dia akan berpaling daripada kita, dia tak akan pandang kita, dia akan pergi. Wa innal akhirata qad tarahhalat muqbilatan. Adapun akhirat dia akan datang. Akhirat dia akan datang. Ya, ini kiamat. Akhirat dia akan datang. Wa likullin minhuma banun, dan setiap daripada keduanya itu ada anak-anak. Maksud dunia ada anak dia, akhirat ada anak dia. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadi orang-orang yang kita kata anak-anak ni maksudnya yang berkhidmat untuk akhirat. Itu maksud dia. Apa maksud anak-anak dunia? Anak-anak akhirat. Anak-anak dunia orang yang berkhidmat untuk dunia. Anak-anak akhirat orang yang berkhidmat untuk akhirat. Dia berkhidmat untuk bertemu dengan Allah SWT, kerana wajah Allah. Kerana Allah SWT akan provide, akan sediakan kepada dia segala nikmat yang abadi, yang kekal abadi. Sebab itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lagi, wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian jadi anak-anak dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab, kerana hari ini adalah hari untuk kita amal dan tidak ada hisab. Tidak akan, maksudnya kita takkan dihisab lagi sekarang. Kita takkan dihitung lagi. Tetapi apa yang kita perlu buat? Kita kena beramal. Beramal. Wa ghadan hisabun wala amal, dan esok adalah hari perhitungan dan tidak ada lagi amalan. Kita tak diizinkan lagi untuk beramal kalau kita dah mati, bila kita dah kembali ke akhirat nanti. Sebab itu pesanan Imam ataupun perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini adalah perkataan yang sangat-sangat berkesan untuk kita semua, supaya kita tak menjadikan dunia sebagai segala-galanya di dalam hati kita. Sebab itu kata para ulama, dunia ini hanya kita pegang dengan tangan kita, hanya kita genggam dengan tangan kita, tetapi jangan genggam dan jangan jadikan dunia ini bertakhta di dalam hati kita. Baik, perkataan Ali bin Abi Talib tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabur Riqaq secara ta'liq. Baik, begitulah juga disambungkan sanadnya oleh Imam Ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud, dan juga Imam Ibn Abi Shaybah di dalam Al-Musannaf, Imam Ahmad di dalam kitab Zuhud, Hannad Ibn Sari di dalam Az-Zuhud, Ibn Abi Dunya dalam Qasril Amal, Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam Al-Hilyah, dan selain mereka. Baik, jadi
perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu itu adalah perkataan yang masyhur yang diakui akan kesahihannya oleh para ulama salaf. Baik. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim lagi, wa kullama sahha al-qalbu min maradihi tarahhala ila al-akhirah wa qaruba minha hatta yasiru min ahliha wa kullama marida al-qalbu wa'talla athara ad-dunya wastawtanaha hatta yasiru min ahliha. Setiap kali semakin sihat hati seseorang daripada kesakitan, daripada penyakit, maka dia akan lebih cepat kerinduan dia itu kepada akhirat. Dia akan sentiasa dekat dengan akhirat. Dia akan sentiasa nak sampai ke akhirat. Dan dia akan dekat dengan akhirat. Dia akan dekat dengan perkara-perkara yang boleh mengingatkannya kepada akhirat. Sehingga dia akan menjadi ahlinya. Dia akan menjadi ahli syurga. Dia akan menjadi ahli yang sentiasa ingatkan tentang akhirat. Wa kullama maridal qalbu wa'talla. Setiap kali hati ini sakit dan semakin sakit, athara dunya wastawtanaha, dan dia akan melebihkan. Setiap kali hati ini semakin sakit, apa yang akan berlaku? Dia akan melebihkan dunia sehingga dia akan menetap di dalam dunia, seakan-akan dia akan kekal di dalam dunia, hatta yasiru min ahliha, sehingga dia akan menjadi ahli dunia. Dia akan menjadi orang yang menganggap bahawasanya dunia adalah syurga, dunia adalah segala-galanya. Subhanallah. Baik. Ada soalan? Soalan. Kita tengok soalan. Baik. Yang dikatakan jamaah itu yang mengikuti cara Nabi dan sahabat dalam beragama, beribadat. Tapi mungkin ramai yang faham ikut sesuatu kumpulan macam A, B, C. Ya, itu yang kita dah sebut tadi. Betul lah. Yang difahami oleh para sahabat. Itu yang dimaksudkan dengan al-jamaah. Sawadul a'zam ahlus sunnati wal jamaah, iaitulah para sahabat, tabi'in, orang yang ikut jalan mereka. Ustaz, apa makna hadis gharib? Hadis gharib maksudnya hadis yang kita kata dia tak dalam sanadnya itu tidak sampai pada tahap kita kata dalam sanadnya itu dia tidak sampai pada jangan tengok balik. Dia hadis, kalau kita tengok hadis yang munfarid lah, yang ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahidin, iaitulah hadis yang kalau kita tengok dari sudut, dari setiap jalur ataupun daripada pada salah satu tabaqat ataupun pada setiap tabaqat itu akan ada perawi yang munfarid. Maksudnya perawi yang seorang yang tidak sampai kepada tahap kita kata mutawatir. Dia kita kata dia taklah maksudnya di sini hadis yang gharib ini hadis yang yang dalam rantaian periwayatan itu adanya seorang perawi yang meriwayatkan dia seorang saja yang meriwayatkan. Baik, dia tak semestinya pada setiap tabaqat, tetapi salah satu tabaqat lah. Contohnya macam hadis gharib, hadis yang kita kata hadis gharib ni semua hadis ahad lah. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada salah satu tabaqat ataupun setiap tabaqat tu dia ada seorang perawi. Contohnya macam hadis innamal a'malu binniyat, kalau tak salah hadis itu disebut sebagai hadis gharib yang diriwayatkan oleh Umar sahaja. Di kalangan sahabat dia Umar sahaja yang riwayatkan. Tetapi selepas Umar tu ada ramai perawi yang meriwayatkan, so dia dah tak jadi gharib pada tabaqat yang berikutnya lah. Wallahu ta'ala alam. Yang tu ana syorkan maksudnya untuk dirujuk pada ahlinya kan. Kita sekarang maksudnya ana bolehlah jawab secara umum. Baik. Wallahu a'lam. Baik. Ustaz, sekarang PKP, jadi pada hari Jumaat kita makan di kedai makan, masa itu ketika jangka masa solat tu dibolehkan, dilarang jual beli dan makan.
Apa soalan dia? Ni ayat penyata ni. Apa soalan dia? Sekarang PKP, jadi pada hari Jumaat kita makan di kedai makan. Masa itu ketika jangka masa solat itu dibolehkan. Dilarang jual beli dan makan. So apa soalan dia? Ni bukan soalan, ni ayat penyata. Kena bagi komplit lah. Kena buat ayat soalan lah. Apa soalan dia? Orang letak tengok di bawah. Baik. Macam hadis gharib tu bolehkah jadikan ikutan? Ya, kalau sanad dia sahih, maka sahih. Kita kena faham hadis, istilah mustalah hadis ni kita jangan tengok dalam satu konteks. Maksud kita kena tengok dari keseluruhan konteks. Kita kena tengok dari keseluruhan konteks. Jangan kita tengok dia satu ni dia tak, sebab tu kena lihat pada perbahasan ulama mustalah hadis, pada perbahasan yang lengkap. Maksudnya dia tak, kita kata hadis gharib ni tak semestinya dhaif. Dia macam dia termasuk dalam kategori hadis ahad. So hadis ahad kalau sanadnya sahih diterima. Kan? Diterima. Baik. Kalau diri kita tak kuat perisai diri, inabah, kita condong kuat ke arah dunia, macam mana nak baiki? Ya, kita kata caranya adalah dengan kita mencari asbab yang dapat mendekatkan kita kepada akhirat. Antaranya membaca Al-Quran, melazimi majlis ilmu, melazimi orang-orang soleh, bersahabat dengan orang-orang soleh, memilih teman kan. Memilih teman tu sebenarnya kita pilih orang-orang yang baik, orang yang boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau kita duduk bermajlis dengan dia tu tak jadi kita sembah hanya benda dunia. So itu antara dia punya ciri-ciri. Dan itulah Ibnu Qayyim kata orang yang macam ni, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salah waz zakah ma kuntu madumtu hayya. Bila Imam Ibnu Qayyim dia ulahkan tentang menjadi dia yang Allah Taala yang menjadikan aku sentiasa berkat. Antara keberkatan yang difahami oleh ulama salaf adalah keberkatan kita bersama dengan orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kerana dia akan menyampaikan keberkatannya itu dari sudut apa? Pengajarannya, dari sudut peringatannya, nasihatnya kepada kita. Bila kita duduk bermajlis dengan dia, kita duduk bersama dia, dia takkan bagi kita lalai. Dia takkan bincang tentang benda-benda dunia. Kalau dia bincang benda dunia pun ada manfaat yang boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Dia tak kosong. Sebab itu kita kena pilih teman. Kita pilih teman yang baik, menuntut ilmu, melazimi majlis ilmu, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, menuntut ilmu. Itulah antara perkara yang dapat apa? Yang dapat kita kata nak melembutkan hati kita supaya kita tidak akan condong ke arah dunia. Kita semua ada kecondongan ke arah dunia. Kerana innan nafsa la'ammaratun bisu'. Kerana nafsu kita ni, kita ada nafsu lawamah, kita ada nafsu yang apa? Ammaratun bisu'. Nafsu yang mengarah kita untuk melakukan kejahatan dan condong kepada keduniaan. Jadi itu semua kita ada. Cuma macam mana kita nak melatih nafsu kita yang liar itu, kita nak menjinakkan dia supaya dia tidak condong kepada dunia. Antaranya adalah dengan menuntut ilmu, dengan membaca Al-Quran, dengan melazimi majlis ilmu, memilih teman yang baik, teman yang dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Baik. Dan jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang lara. Misalnya menonton filem, mendengar muzik, kemudian melihat perkara-perkara yang lara. Misalnya kalau kita tengok rancangan-rancangan yang bersifat gosip, rancangan-rancangan TV yang melarakan muzik, ada alat muzik, kemudian perkara-perkara yang mungkar, filem dan sebagainya yang mengajak kepada kemungkaran, yang jelas adanya maksiat dan sebagainya, itu akan melarakan kita dan akan meliarkan lagi hati kita. Apatah lagi muzik. Muzik sangat-sangat bahaya dan sangat memberi kesan untuk menjadikan hati kita ni lebih liar. Sebab itu kena jauhi perkara-perkara yang dapat meliarkan hati kita dan kena kembali kepada perkara yang dapat menjinakkan hati kita, melembutkan hati kita, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik. Apakah dibolehkan makan ketika waktu itu? Baru sambung. Apakah dibolehkan makan ketika waktu itu waktu didirikan solat Jumaat? Baik. Bila dah jangka masa solat, makan kedai makan, masa itu ketika jangka masa solat itu dibolehkan. Dilarang jual beli dan makan.
Wallahu ta'ala alam. Kena tengok balik. Baik, jikalau dah idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Itu Allah Taala bila sebut solat Jumaat, maka bila dah didirikan dilaungkan azan, maka apa? Hendaklah bersegera. Fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. So perintah wajib supaya kita segera untuk melakukan solat. Wa dharul bai' dan meninggalkan jual beli. Termasuklah meninggalkan makan dan minum ketiga itu. So sebab yang selamat, yang lebih tepat adalah kita tidak makan ketiga itu dan kita berhenti, kita boleh makan lepas Jumaat. Itu lebih kita kata lebih menepatilah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Baik. Baik, kita sambung balik perkataan Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik. ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع إليه دواؤه فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك القافة فإن في القلب قافة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. Baik, perkataan ni panjang. Baik, kita tengok kita tengok slow-slow lah perkataan ni apa maksudnya. Baik. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Salah satu ciri-ciri hati yang sihat lagi adalah hati yang sentiasa memacu pemiliknya untuk inabah, untuk sentiasa kembali kepada Allah dan tunduk kepada Allah, serta hati yang sentiasa terpaut dengannya sebagaimana terpautnya hati seorang kekasih kepada kekasihnya, yang tiada kehidupan, kebahagiaan, kenikmatan dan kesenangan baginya kecuali dengan ridhanya, dengan berdekatan dengannya dan cintanya dengannya ia menjadi tenang, kepadanya ia memperolehi ketenteraman dan berlindung dengannya ia bergembira, kepadanya ia bergantung, percaya, mengharap dan takut. Mengingat Allah itu adalah kekuatan, gizi dan hiburannya. Merindui Allah adalah kehidupan, kenikmatan dan kebahagiaan. Memperhatikan dan bertaut dengan selainnya adalah penyakit dan kembali kepadanya adalah ubatnya. So itu antara ciri-ciri, maksudnya hati yang sihat ni dia akan kita kata dia akan berpaut hatinya itu dengan Tuhan sebagaimana berpaut hatinya dengan kekasihnya. Orang kalau kita ni macam mana kalau kita dulu-dulu waktu kita awal-awal menikah dengan isteri kita. Kan, kalau kita tengok orang hari ni, dia kita yang orang yang dah lama menikah ni dia tahulah asam garam menikah. Tapi kita akan tengok orang yang baru menikah, kita akan nampaklah macam mana dia punya happy dia kan. Macam mana kegembiraan dia, kebahagiaan yang dia dapat tu kan. Tetapi orang yang dah lama menikah ni dia tahulah macam mana kan. Tetapi orang yang baru menikah ni tengok macam mana. Dia tak boleh kita kata dia tak boleh nak berenggang dengan isteri dia. Dan kalau dia pasal dia baru menikah kan, baru menikah. Baik, nak bagi tahu di sini Imam Ibn Qayyim rahimahullah nak bagi tahu ciri-ciri hati orang yang sihat ni, dia akan sentiasa berpaut dengan Tuhan. Dia sentiasa bergantung dengan Tuhan. Dan dia kita kata sebagaimana terpautnya seorang kekasih kepada kekasihnya. Maksudnya apa? Hidupnya itu takkan bermakna
kalau tanpa ada Tuhan, tanpa ada kita kata apa, amalannya, praktiknya, ingatannya kepada Tuhan. Sebab itu kebahagiaan, ketenteraman, ketenangan, kehidupan, kepercayaan, kesetiaan, keyakinan, pengharapan, rasa takut, kesemuanya akan kembali kepada Allah. Nampak? Sebab itu kalau ada waktu yang mana hatinya itu mungkin akan berpaut kepada selain Allah, maka dia akan cepat inabah, dia akan cepat-cepat kembali, iaitulah dengan ubatnya adalah apa? Kembali kepada Allah. Baik. Bila dia telah memperolehi ketenangan, bila hati itu telah memperolehi ketenangan dari Tuhannya, kegelisahannya telah hilang dan keperluannya telah terpenuhi, kerana hati itu memiliki keperluan yang tidak akan boleh dipenuhi oleh apa pun kecuali Allah Ta'ala. So maksudnya hati kita ni, kalau kita tak isi dengan iman, kalau kita tak isi dengan ilmu, kita tak isi dengan Quran, tak isi dengan sunnah, maka dia akan kosong. Yang akan mengisinya adalah kebatilan. Sebab itu orang yang dia mengisi hatinya itu dengan iman, dengan Quran, dengan ilmu Al-Quran dan sunnah, maka segala keperluan dan hajatnya itu akan terpenuhi. Walaupun duit dia sikit. Walaupun dia tak ramai kawan. Walaupun apa sahaja yang berlaku pada dunia dia, walaupun harta dia sedikit, orang lain dah usia sekian dah ada tanah, dah ada rumah, tapi dia masih lagi tak ada rumah lagi, masih lagi terawang-awang kalau dari sudut dunia ni kan. Tapi hati dia Allah Subhanahu Wa Taala telah penuhkan dengan iman. Hati dia dah puas. Bila Allah Ta'ala bagi dia kepuasan apa? Iman tadi. Walaupun orang lain tadi dapat macam-macam, orang lain tu ada macam-macam harta benda dan sebagainya, anak pinak dan sebagainya, tetapi dia, walaupun dia tak ada benda tu, tetapi Allah Ta'ala bagi dia kepuasan. Kepuasan hati. Kepuasan apa? Iaitulah kerana dia mengenal Allah, kerana dia mendahulukan keimanan dia, kecintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kata susah kita nak dapat lah. So ini antara perkara yang kita kata apa, yang menyebabkan dia, yang hari ni yang jadi masalahnya, bila orang bila dia ada harta benda tapi dia masih tak puas. Dah ada jawatan tapi tak puas. Orang yang dia ada jawatan presiden sekian-sekian, dia tak puas lagi. Dia nak sampai jawatan lagi tinggi. Orang politik lah selalunya. Dia dah dapat jawatan setiausaha, dia tak puas hati lagi, dia nak dapat sampai jawatan tinggi-tinggi lagi. Orang yang ada harta, dia tak cukup. Kalau dia ada sikit-sikit, dia nak lagi tambah. Itu maksudnya dia, benda tu tak memuaskan hati dia. Dia punya apa, kita kata apa? Kerana kita kata kerana itu sifat dunia. Dia tamak. Memang itulah sifat yang Allah Ta'ala jadikan tabiat manusia. Dia takkan rasa cukup. Dia takkan rasa cukup. Tapi macam mana dia nak rasa cukup tu? Adalah antaranya adalah dengan dia mengisi hatinya tadi dengan gizi keimanan dan juga Al-Quran. Kita kata Al-Quran, As-Sunnah, ilmu itu sendiri. Itu yang akan mencukupkan dia. Kan? Bila kita bincang tentang akhirat, bila kita bincang tentang syurga, bila kita bincang tentang neraka, bila kita bincang tentang nikmat-nikmat yang ada dalam syurga, bukankah itu memuaskan hati kita? Sehingga kita tak rasa lagi nak tamak, nak apatah lagi nak melampaui batas, nak menzalimi orang lain, nak hasad dengki kepada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain dari sudut keduniaan, dari sudut harta benda, sudah tentu tak. Sebab itu benda hati yang sejahtera inilah yang akan membimbing dan juga menuntun pemiliknya untuk sentiasa rasa cukup. Al-qanaah, dia akan rasa cukup. Kan? Macam mana sekalipun susah hidup dia, dia akan dapat ketenangan. Sebab itu kita nampak ada orang, Allah Ta'ala bagi dia kekayaan, Allah Ta'ala bagi dia segala-gala, tetapi dia tak dapat ketenangan. Dia tak dapat ketenteraman. Sebab apa? Sebab hati dia tak puas. Tetapi ada orang, Allah Ta'ala hidupkan dia dengan hidup yang sederhana. Hidup dia sederhana. Contohnya hidup Nabi kita SAW, sederhana.
tetapi Allah Ta'ala penuhkan hati mereka dengan kepuasan untuk akhirat. Ini kita kata hak tu yang susah tu, sebab kita hari ni dunia je. Kita sibuk dengan dunia kan. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Baik. Walaupun kita dalam keadaan yang pandemik dan sebagainya pun masih lagi kita apa? Kita hanya fikir tentang dunia kan. Kita kurang. Akhirat tu ada, tetapi kita masih lagi melebihkan dunia. Allahul musta'an. Baik, kemudian kegelisahannya telah hilang dan keperluannya telah terpenuhi. Hati itu memiliki keperluan yang tidak boleh dipenuhi oleh apa pun kecuali oleh Allah Ta'ala. Allah sahaja yang akan memenuhkan hati, akan mendatangkan kepuasan dalam hati. Sebab hati itu makhluk. Hati itu makhluk Allah yang dicipta. Menyimpan kekecauan yang tidak mungkin diatasi kecuali dengan menghadap sepenuh hati kepadanya. Memiliki penyakit yang tidak boleh disembuhkan kecuali dengan keikhlasan dan memurnikan ibadah kepadanya. Semua ini memacu pemilik hati untuk mencari ketenteraman dan ketenangan kepada Tuhan dan sembahan. Maka ketika itu, dia boleh merasakan semangat dan nikmatnya kehidupan serta mendapatkan kehidupan yang berbeza dari kehidupan orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling daripada tujuan yang untuk itu manusia diciptakan. Iaitulah ibadat. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ramai manusia berpaling daripada tujuan ini. Baik. Untuk itu syurga dan neraka diciptakan. Jadi untuk apa? Untuk kita ibadat kepada Allah, untuk kita masuk ke dalam syurga. Untuk kita menjauhkan diri kita daripada neraka. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan syurga dan neraka. Serta untuk itu jugalah, untuk itu apa? Untuk ibadat. Atas dasar ibadat itulah, kerana Allah Ta'ala menciptakan manusia, jin dan manusia ini untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah utuskan Rasul. Dan kitab-kitab diturunkan atas dasar itu. Seandainya tidak ada balasan baginya selain kehidupan yang dirasakannya ini, cukuplah ia sebagai ganjaran dan cukuplah ketiadaannya sebagai siksaan dan kerugian. Maksudnya kalau tak ada benda lain lah melainkan benda ni je, akhirat. Orang yang melebihkan akhirat. Kalau tak ada, dia tak ada dunia. Dia tak ada harta benda yang banyak, dia tak ada tanah, dia tak ada rumah, dia tak ada kereta, dia tak ada apa, dia tak ada segala-galanya. Kalau ada akhirat ni sebenarnya sudah cukup untuk dia. Maksudnya dah dapat memuaskan hati dia. Ganjaran ni, akhirat ni lebih baik. Kan? Adapun ketiadaannya, tak ada benda ni, tak ada iman, tak ada Quran, tak ada sunnah, tak ada ilmu, maka ini sudah cukup untuk kita katakan sebagai siksaan dan kerugian untuk dia. Baik. Kemudian, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kalau kita tengok balik, Imam Ibn Qayyim rahimahullah sebutkan lagi, qala, ataupun kita tengok di sini, kama qila, qala ba'dul 'arifin masakin ahli dunya kharaju min ad-dunya wa ma dhaqu atyaba ma fiha qila wa ma atyabu ma fiha qala mahabbatullah wal unsu bihi wasyauqu ila liqa'ihi wat tana'um bi dhikrihi wa ta'atihi. Subhanallah. Baik. Imam Ibn Qayyim menukilkan perkataan sebahagian 'arifin, sebahagian ahli bijak pandai, orang bijak pandai di kalangan ulama. Penduduk dunia yang malang, penduduk dunia yang miskin, yang paling malang, ialah mereka yang keluar daripada dunia tanpa pernah merasakan kenikmatan yang paling baik yang ada di dalamnya. Kenikmatan atyabu ma fiha. Atyab kharaju minad dunya ma dhaqu atyaba ma fiha. Ni orang paling miskin, orang yang keluar daripada dunia, maksudnya dia mati. Dia tak pernah rasa kenikmatan yang paling baik yang ada dalam dunia. Kemudian ditanya, ma atyabu ma fiha? Apakah kenikmatan yang paling nikmat, yang paling baik yang ada dalam dunia? Jawab ulama, iaitulah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah dan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Asyauqu ila liqa'ih, kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Serta tana'umihi fi dzikrihi
wa ta'atihi. Dan kenikmatan dia apabila dia mengingati Allah dan juga mentaati Allah. Itulah kenikmatan yang paling lazat di atas dunia ni. Maksudnya orang yang tak rasa kenikmatan ni kat dunia, dia adalah orang yang paling miskin sekali. Walaupun dia ada beratus-ratus ekar, berpuluh-puluh ekar tanah, walaupun dia ada berpuluh-puluh rumah, walaupun dia ada berpuluh-puluh kereta, walaupun dia ada berpuluh-puluh anak, dan segala-gala nikmat dunia ni dia ada, tapi dia tak pernah rasa kenikmatan mengingati Allah, kerinduan untuk bertemu dengan Allah, kelazatan dalam mengingati Allah dan juga mentaati perintah Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak pernah rasa ni, maka dia adalah al-masakin, orang yang paling miskin di kalangan ahli dunia. Baik. Baik, yang lain berkata, yang ni ada lagi ulama lain yang berkata lagi, innahu la yamurru bi awqat aqulu fiha in kana ahlul jannah fi mithli hadha innahum la fi 'ishin tayyibin. Baik. Saya kadang-kadang merasakan saat-saat tertentu di mana saya mengatakan seandainya kehidupan penghuni syurga seperti ini, sungguh mereka berada dalam kehidupan yang baik. So maksudnya di sini, ulama salaf dulu, dia orang akan gunakan nikmat yang ada di dunia ni untuk mengingatkan mereka untuk mengingati kenikmatan yang ada di dalam syurga. So ini antara kaedah yang ditunjukkan oleh ulama-ulama Islam, iaitulah yang disebut sebagai qiyasul aula. Qiyasul aula maksudnya bila kita duduk dekat dunia ni, kita akan ada nikmat. Allah Ta'ala akan bagi nikmat kepada kita. Nikmat dunia. Contoh, anda bagi contoh yang mudah. Bila kita makan buah lah. Kita makan buah rumman. Kita makan buah berdelima. So bila kita makan, kita telan buah delima tu, kita akan rasa nikmat. Betul tak? Dan orang yang tak pernah makan, dia tak akan rasa nikmat tu. So bila kita makan buah rumman tu, apa yang boleh melembutkan hati kita dan juga menjauhkan kita daripada rasa tak bersyukur dan kufur akan nikmat Allah tadi, kita kena kenang bahawasanya kalaulah ahli syurga sekarang tengah makan buah rumman, macam mana nikmat dia. So macam tu maksudnya ulama salaf dulu kata, bila dia duduk dalam satu keadaan, maka dia akan ingat kalaulah ahli syurga duduk dalam keadaan yang nikmat ni, macam mana keadaan dia orang. So macam kita kan, kita duduk di dalam keadaan yang kita kata aman, damai dan sebagainya. Kemudian kita ada macam-macam, kita ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi, makanan yang sedap dan lazat. Cuba kita bayangkan bagaimana kenikmatan dan kelazatan dalam syurga nanti. Makanan yang ada dalam syurga lebih lazat dan takkan rosak dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Begitulah juga kenikmatan yang ada di dunia. Maksud kita kena jadikan ia sebagai tangga untuk kita ingat nikmat yang ada di akhirat, nikmat yang kekal abadi. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim lagi, waqala akhar wallahi ma tabatid dunya illa bimahabbatihi wa ta'atihi walal jannata illa biru'yatihi wa musyahadatihi. Baik, demi Allah, dunia ini tidak terasa nikmat kecuali dengan menyintai dan mentaatinya. Dan syurga pun tidak terasa nikmat kecuali dengan menyaksikan dan melihatnya. Dunia ni kita tak akan rasa nikmat kecuali dengan kita cinta Allah. Dan kecuali dengan kita mentaati perintah Allah, baru kita akan rasa nikmat dunia ni yang sebenarnya. Nikmat dunia yang dapat mengingatkan kita kepada akhirat. Maksudnya, Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat kita, bukan bermaksud bila kita tinggalkan dunia, maksudnya kita langsung jadi seperti orang yang tak hiraukan tentang dunia. Bahkan kita diperintahkan untuk tengok dunia. Ambil dunia sekadar hajat. Apa kita kata, menikmati kelazatan dunia. Sebab tu kita diperintahkan untuk menikah, kita diperintahkan untuk makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu, makan kulu hani'an mari'an, makanlah dengan kenikmatan, dengan penuh keselesaan, dengan bergembira. So Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bergembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Makan, minum, kan, eat, kan, drink, makan dan minum, kulu washrabu wala tusrifu, tetapi jangan melampaui batas, taati Allah. Nikmat yang ada di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ambil, tapi bukan dijadikan sebagai segala-galanya, bukan diletakkan sebagai takhta,
di dalam hati, bukan dijadikan sebagai takhta yang kita kata yang bertakhta di dalam hati. Sebab itu Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu dekat situ, sebenarnya nikmat yang kita rasakan, yang kita cicip di dunia ini, nikmat yang sedikit ini sebenarnya nak mengingatkan kita kepada nikmat yang kekal abadi. Itu saja. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim bawakan perkataan tadi, demi Allah dunia tak akan terasa nikmat kecuali dengan menyintai Allah dan mentaatinya. So bila kita nak dapat rasa kenikmatan, bila kita makan dan minum, kita ada isteri, kita ada anak pinak, kita ada harta dan kekayaan, bila kita mentaati Allah, Allah akan bagi rasa nikmat. Nikmat tu bukan pada harta benda kita, bukan pada isteri kita, bukan pada anak pinak kita, bukan pada harta benda, bukan pada material yang kita ada, tetapi pada hati yang dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Allah akan bagi rasa nikmat. Dan itulah yang akan menuntun kita, akan membimbing kita untuk sampai kepada kenikmatan yang kekal abadi. Sebab itulah akhir sekali syurga pula tidak terasa nikmat kecuali dengan menyaksikan dan melihatnya. Sebab itu akhir sekali dia akan bawa kepada kita kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara perkara yang kita boleh lihat pada perbahasan kita berkenaan dengan topik kita kali ini. Baik, kalau ada soalan, Ana rasa kita cukup setakat ini. Ana tengok soalan, kalau tak ada soalan kita tangguh, kita berhenti sini dulu. Baik. Tak salah, okey. Barakallahu fiikum. Semoga Allah SWT memberkati apa yang kita sampaikan, menjadikan kita golongan yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita untuk dalam rangka untuk kita mencapai kenikmatan yang kekal abadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.